Inilah yang kita panggil malaikat hafadah. Malaikat hafadah. Malaikat ini bertugas menjaga keselamatan diri orang beriman. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, orang yang macam ni hantu tak ganggu. Hantu nak kacau macam mana? Hantu nak mengusik macam mana? Malaikat depan satu, belakang satu. Cari sakit nak kacau. Yang tak ada malaikat hafadah ni yang hantu kacau. Ya, orang cerita pokok tu apa keras begitu, begini. Kalau orang yang lalu tu di hadapannya malaikat hafadah, di belakangnya malaikat hafadah, jin ni nampak malaikat hafadah tadi, dia tak akan ganggu apa-apa. Dia buat dono je. Dia relax atas pokok tu, diam je. Elok lepas mari hak lain pula, tu dia kacau. Ini penting ni, malaikat hafadah. Ada malaikat, kalau yang kiraman katibin ni kiri kanan, yang ni kerja dia menulis, yang kanan tulis, yang kiri tulis. Hafadah ni dia duduk depan satu, belakang satu. Dia buat apa? Jaga keselamatan kita. Yang ni istimewa. Selesai. Dan firman Allah lagi, am yahsabuna, apakah manusia menyangka anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah manusia menyangka kami tidak mendengar bisikan mereka dan rahsia-rahsia mereka? Bala, tidak, setidak-tidaknya, bahkan wa rusuluna ladaihim yaktubun, malahan di sisi mereka ada utusan kami, iaitu kiraman katibin, yang menulis seluruh apa yang dilakukan. Sahabat sekian, di dunia bila kita buat kerja Islam, kita dizalimi. Tetapi kezaliman yang dilakukan kepada kita itu berbayar berlipat-lipat kali ganda di akhirat nanti. Kalau gitu, kezaliman yang dikenakan kepada kita tak rugi apa-apa. Sebab kezaliman tu berbayar. Ya, berbayar. Mursi dan ikhwan yang kena tangkap, kena seksa, kena penjara, mereka masuk syurga dengan itu sahaja. Mereka masuk syurga dengan ujian itu sahaja. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebab itu kita pun kena faham bahawa kewajipan kita bukan sekadar kutiba alaikumusiyam. Kewajipan kita juga berbunyi kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumusiyam, wajib puasa Ramadan. Kutiba alaikumul qital, wajib berjihad ke jalan Allah. Bila kita berjihad ke jalan Allah, penginayaan yang kita terima daripada musuh kita, kita tak rugi. Semuanya berbayar. Tapi bukan di sini, di sana. Sebab tu jalan mudah ke syurga zaman kita ini ialah al-jihadu fi sabilillah. Sebab boleh teliti dalam Quran, jihadlah yang Allah tawarkan syurga. Yang lain tidak ada tawaran syurga. Saya nak akhirkan dengan hadis ni saja. Baik, dalam hadis ni Nabi beritahu setiap manusia bila dia lahir sahaja, Allah ambil malaikat letak dalam diri dia satu. Allah ambil jin, syaitan letak dalam diri dia satu. Setiap orang ada dua ini dalam diri dia. Ada jin, ada malaikat dalam dirinya. Jin dan malaikat ni merupakan qarin baginya. Qarin maknanya teman setia anda. Dia menemani hidup kita tanpa berpisah sehingga kita mati. Bila kita mati baru berpisah. Lahir saja seorang manusia ke muka bumi, Allah ambil teman setia dari malaikat, temankan dia sampai hari mati dia. Allah ambil jin, syaitan, temankan dia sampai hari mati. Ini kita panggil qarin. Sehingga sahabat tanya, engkau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, ya, aku pun sama. Cuma lebihnya Rasulullah, qarin malaikat sentiasa membisikkan kebaikan. Qarin jin yang syaitan tadi pun
dia sudah tunduk memeluk Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantaran tu dia tak akan suruh kecuali kebaikan. Itu yang pada Nabi. Yang kepada kita, yang pada kita malaikat tak apalah. Hak satu lagi tu. Sebab itu sahabat, bila kita duduk gitu, tiba-tiba datang ingatan. Ingatan ni dia datang dari dua sumber ni saja, sama ada malaikat atau jin tadi. Ingatan malaikat benda makruf, ingatan jin benda mungkar. Duduk saja-saja kita teringat, oh petang ni ada kuliah, itu malaikat yang memperingatkan kita. Tapi duduk saja-saja tiba-tiba teringat benda maksiat, itu syaitan punya. Baik, semua orang tanpa kecuali. Kalau gitu sahabat lihat tadi berapa dah malaikat? Tadi 4, ni tambah 1, 5 dah. Bila kita bincang betul-betul, rupanya seorang manusia dikelilingi oleh ramai malaikat. Bukan 5, 6, 10 dah, ramai malaikat. Tu belum lagi rombongan malaikat Rahman yang menemani kita, yang tak masuk tandas tadi. Rombongan malaikat Rahman, tu lagi ramai. Tapi semua benda ni kita tak nampak dengan mata kasar, tapi kita nampak dengan mata hati. Baik. Berhubung dengan pengawasan malaikat lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, maksudnya tiada seorang pun daripada kamu, maknanya semua orang, illa wukila bihi qarinuhu minal jin, melainkan telah diwakilkan bersama-samanya seorang daripada jin, wa qarinuhu minal malaikah, dan malaikat seorang dari malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, walaupun engkau sendiri wahai Rasulullah? Rasulullah pun jawab, wa iyaya. Lalu baginda menjawab, ya, walakinallaha a'anani alaih fa aslam fala ya'murani illa biqair. Ya, hingga saya sendiri pun, kata Nabi, tiada Allah membentukkan saya untuk menghadapinya, iaitu ia memeluk Islam dan tidak menyuruh saya melakukan kecuali kebaikan. Jadi setiap orang ada qarin. Kita ada dua qarin dalam diri kita, qarin malaikat, qarin jin. Qarin bahasa Arab, bahasa Melayu teman setia anda. Ilham ni juga datang dari dua sumber ni. Ilham datang dari malaikat, ilham datang daripada syaitan. Sebab itu orang menulis, ulama-ulama, tok-tok guru menulis. Mereka bangun tengah malam sembahyang tahajud, mereka menulis. Tapi guru-guru yang sekular pun menulis waktu tu juga. Dia bangun tengah malam juga. Sebab waktu tu minda dia lapang, maka iblis bisik senang masuk. Dua qarin dalam diri kita. Dua ni bertembung. Ya, dua ni berlawanan, mengajak kita ke pihak masing-masing. Qarin malaikat ajak kita buat baik, qarin jin ajak kita buat jahat. Maka yang ini terpulang pada kita. Kita layan malaikat, tak layan jin, kita jadi sebaik-baik manusia. Kita tolak malaikat, kita layan jin, kita jadi sejahat-jahat manusia. Dua qarin ini menemani hidup kita. Baik, bila kita mati, qarin malaikat balik menghadap Allah, lalu dia beribadah pada Allah sepenuhnya. Qarin jin, kita mati, dia tak mati, dia duduk atas kubur. Dia lompat ke tangga kubur tu. Ada driver bas tu, dia nak pergi ambil budak sekolah, keluar di rumah dia awal lah, pukul 4.30 dah keluar dah. Ya, keluar lalu depan kubur tu ada benda duk lompat atas tu. Lepas tu demam seminggu tak keluar dah. Letak jawatan, tak nak jadi driver bas dah. Yang dia lihat tu apa? Qarin daripada jin. Tapi kalau dia berani, dia berhenti piduk lompat sama, lari qarin tu. Tapi orang Melayu takut hantu, tak berani. Kalau Arab dia buat sungguh. Kalau Arab dia buat sungguh.
Kalau duk lompat begitu, dia pergi lompat sama. Lompat sama, kawan tu lari. Tak tunggu. Sebab makhluk-makhluk jin ni, dia mengusik manusia, dia menjelma, dia tidak duduk di tengah jalan, dia akan duduk di tepi jalan yang jauh. Sebab kaedahnya, kalau mereka dibunuh, mereka akan mati. Waktu mereka menjelma dengan jelmaan tertentu, lalu dibunuh, maka mereka akan mati. Sebab tu dia tak berani berdiri tengah jalan buat gitu dah. Dia berdiri tepi jalan gitu. Kita yang tekan minyak lebih. Selekoh depan tu pula dah tekan minyak lebih, nak buat macam mana lagi lah. Langgap divider lah. Cuba tekan brake berhenti, kamu nak apa? Dia pula lari. Tapi kita tak cukup berani ya. Tak cukup berani. Sebab gambar-gambar Melayu semua mempengaruhi minda kita. Padahal benda tu bukan boleh buat apa pun. Ya, benda tu tak boleh buat apa-apa. Sebab tu kalau dia berdiri di tengah jalan, kita mandu kereta, kita langgar dia, dia mati macam orang mati di langgar. Sebab tu dia tak berani duduk tengah jalan, dia duduk tepi jalan. Kadang-kadang dia tak tunjuk muka pun, dia bunyi suara je. Ni siang tak apa, malam saya tak cerita. Tak boleh balik. Ada satu felda dekat tempat saya tu, banyak felda. Waktu mula-mula buka dulu, dia ada rumah guard yang jaga pintu palang tu kan. Sahabat tu tunggu situ malam. Bila tengah malamnya, pokok besar yang sebelah tu bunyi macam-macam. Dia tak kerja, tak ada duit, nak kena kerja lah. Takut juga. Last sekali dia tanya sahabat-sahabat kita, maka fatwanya senang je. Isi peluru yang tabur tu banyak-banyak, masukkan yang 2 larah tu kan, masuk tu, bila bunyi jalan pelan-pelan, pergi bawah pokok tu, dengar dari mana arah bunyi tu. Ya, dari mana arah bunyi tu. Kemudian bila dengar confirm dia bunyi saja, tembak ke arah itu dengan peluru tabur tu. Dia tembak 2 das, lepas tu tak dengar bunyi lah, hilang. Benda tu mati sahabat. Dia makhluk macam kita. Dia pun bila dicederakan, ditembak, dibunuh, mati dia. Sebab tu dia bukan berani cukup. Cumanya kita lebih tak berani. Bila tak berani, sahabat tengok anjing macam mana. Anjing kita lari, dia kejar kita. Tapi kalau kita berhenti, tunduk ambil batu, dia pula lari. Hantu ni lebih kurang itu. Sebab hantu ni jin-jin yang gila. Tahu jin-jin yang sewel, gila, otak tak apa nak betul. Itulah hantu. Jin yang beriman, dia sibuk beribadah, dia sibuk berjihad, dia sibuk buat kerja Islam, ya. Dia sibuk menentang sekularisme. Tu jin beriman. Jin kufur pun dia sibuk dengan agama dia. Haduk jalan rata ni tak apa sihat. Sebab tu jin ni mukallaf macam kita. Bila mukallaf macam kita, dia macam kita betul. Kalau jin tu Islam, dia sibuk dengan perjuangan Islam. Ramadan ni dia sibuk dengan tarawih. Waktu mana dia nak pergi ngusik orang? Ya, yang hak jahat pun dia sibuk dengan agama dia, dia sibuk dengan sekular dia. Dia sibuk dengan tunjuk perasaan anti mursinya. Tak ada masa juga dia pun. Jadi hak mana yang duk kacau orang ni? Hak kacau orang ni hak tak berapa sihat.